إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku ini wa yassirli amri dan permudahkanlah urusanku wahlul 'uqdatam min lisani dan uraikanlah kekeluhan lidahku yafqahu qawli supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari muslimin muslimat, mudah-mudahan di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya akan membincangkan tajuk burah ataupun pemberontakan, sebab itu menjadi isu 2-3 hari ini, dan kebetulan pula kuliah kita di sini memang kuliah Qanun Jinayah Syar'iyyah. Jadi kita akan membincangkan tajuk burah ataupun pemberontakan. Muslimin muslimat sekalian, sebagai permulaan untuk membincangkan tajuk burah, terlebih dahulu saya akan ambil beberapa petikan daripada tulisan Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam buku beliau Kaifa Nata'amul Ma'as Sunnah, bagaimana berinteraksi dengan sunnah. Kenapa saya mengambil tulisan Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebagai mukaddimah kepada isu burah yang akan kita bicarakan pada malam ini? Kerana kita dapati bahawa dalam banyak keadaan kerap kali berlaku dalam negara kita, golongan agamawan ataupun guru-guru agama ataupun alim ulama, apabila dia bercakap tentang agama, dia tidak mengambil kira kesan daripada percakapannya. Dia tidak mengambil kira tahap pemikiran dan tahap kefahaman masyarakat berkenaan dengan isu ataupun apa-apa yang diutarakan, yang dilontarkan kepada masyarakat. Sidang hadirin sekalian, dalam tulisan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Al-Qaradawi dia membawakan satu tajuk kecil di dalam buku beliau Kaifa Nata'amul Ma'as Sunnah, berkenaan dengan peri pentingnya kepintaran ataupun kebijaksanaan pendakwah. Kerana dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, ajaklah mereka itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan penuh kebijaksanaan dan bersama dengan hujjah yang lebih baik, dan berdebatlah, berbincanglah dengan mereka dengan hujjah, dengan alasan, dengan dalil yang lebih baik. Sidang hadirin sekalian, dalam tulisan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, bila kita membincangkan tentang pentingnya pendakwah ini mempunyai kepintaran, maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi dia memberitahu kepada kita bahawa walaupun hadis-hadis yang kita terima itu adalah hadis yang sahih, tetapi tidak semua hadis yang sahih itu boleh dikongsikan dengan orang ramai tanpa mengambil kira latar belakang para pendengar ataupun audiens yang ada. Para pendakwah ataupun pengucap hadis ataupun pihak yang memberi penjelasan ataupun pengajaran tentang hadis yang dibacakan kepada khalayak ramai,
hendaklah dia memastikan bahawa orang ramai yang menerima hadis-hadis, sekalipun hadis itu sahih, hendaklah dapat menerimanya dengan baik. Para pendakwa hendaklah mengambil kira kesan daripada hadis yang dia sampaikan, walaupun hadis itu benar diyakini datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, tuan-tuan sekalian, dia menyebut Al-Alamah Al-Qasimi dalam buku beliau Qawaid At-Tahdits. Dia kata bahawa tidak semua hadis sahih boleh kamu ucapkan kepada orang awam. Bukti yang dia bawa kepada kita ialah hadis yang disepakati oleh kedua-dua syekh hadis, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang kita sebut sebagai hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih maknanya hadis yang kesahihan dia disepakati oleh kedua-dua Imam Bukhari dan Imam Muslim, berkenaan dengan hadis Muaz radhiyallahu anhu, di mana Muaz berkata, ketika mana aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keldai, lalu baginda memberitahu kepada Muaz, wahai Muaz, apakah kamu ingin tahu, apakah kamu tahu apa dia yang dikatakan hak Allah Ta'ala ke atas hamba dia? Dan apakah hak hamba-hamba ke atas Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi dia tanya kepada Muaz. Maka Muaz jawab bahawa Allah dan Rasulnya sahaja yang lebih mengetahui. Sesungguhnya Nabi bagi tahu kepada Muaz, bila Muaz jawab dia tak tahu. Dia kata bahawa yang lebih tahu adalah Allah dan Rasulnya. Maka Nabi pun bagi tahu kepada Muaz bahawa sesungguhnya hak Allah Ta'ala ke atas para hamba dia. Maknanya apa dia? Benda yang para hamba mesti laksanakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu hak Allah Ta'ala ke atas hambanya ialah ada dua. Yang pertamanya ialah bahawa para hamba hendaklah beribadat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keduanya para hamba tidak boleh mensyirikkan Allah Ta'ala, mempersekutukan Allah Ta'ala dengan Tuhan yang lain, dengan benda yang lain. Itu hak Allah Ta'ala ke atas hamba. Manakala hak hamba ke atas Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah apabila hamba tidak menyengutukan Allah Ta'ala dengan Tuhan yang lain dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya berbakti beribadat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak akan mengazab hamba yang sedemikian. Baik. Hadis ni, tuan-tuan sekalian, bila kita dengar macam tu, simple tak? Kan? Simple je, bukan ada masalah apa pun. Dia hanya cerita tentang apa dia hak Allah dan apa dia hak hamba. Hak Allah Ta'ala mudah je, dua, iaitu kita sebagai manusia hanya beribadat kepada Allah, dan yang keduanya tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan benda lain. Mudah je. Kemudian hak hamba pula ke atas Allah Ta'ala ialah Allah Ta'ala sebagai balasan kerana hambanya hanya beribadat kepada dia dan tidak mempersekutukan Allah dengan benda lain, maka Allah Ta'ala telah berjanji dia tidak akan memberi balasan azab kepada para hamba dia. Simple je. Bukan ada benda pelik pun. Tetapi, tuan-tuan tengok, lalu Muaz ni, bila Nabi ajar kepada dia tentang hak Allah dan hak hamba, Muaz tanya Nabi, boleh tak dia nak bagi tahu kepada orang lain berkenaan dengan hadis ini? Muaz minta izin kepada Nabi untuk dia sebarkan hadis ini, untuk dia kongsi dengan sahabat-sahabat yang lain. Muslimin muslimat sekalian, apa jawapan Nabi kepada Muaz? Nabi melarang Muaz daripada menyampaikan hadis ini kepada orang lain, kerana Nabi kata dibimbangi mereka menjadi malas untuk beribadat. Tengok. Kita dengar tadi, hadis ni simple je, bukan ada apa pun. Bukan cerita pasal hadis lalat kena tenggelam kepak dia,
Bukan cerita pasal air kencing unta boleh minum dalam kes uraniyun, kan? Bukan hadis yang pelik-pelik. Bukan hadis Nabi Musa pergi tampar malaikat maut. Yang tu betul hadis bunyi kedengarannya pelik. Bukan cerita Nabi Musa mandi telanjang, lepas tu batu bawa lari baju dia. Yang tu betul lah pelik. Tapi yang ni bila kita dengar tak pelik apa pun, cerita dia hanyalah pasal hak Allah Ta'ala dengan hak hamba. Hak Allah Ta'ala ialah hamba mesti beribadat kepada Allah dan dia tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan benda lain. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah Allah Ta'ala sebagai balasan kerana kebaktian yang dilakukan oleh para hamba, dia tidak akan mengenakan azab kepada hamba dia. Maknanya hamba yang beribadat kepada Allah, yang tidak mensyirikkan Allah Ta'ala itu, dia tak akan masuk neraka. Itu sahaja apa yang pelik. Tapi Nabi SAW pesan kepada Muaz, bila Muaz minta izin kepada Nabi untuk disebarkan hadis ini kepada orang lain, Nabi melarang Muaz daripada menyebarkannya kepada orang lain kerana dia bimbang kalau orang lain bila dia dengar hadis ni, dia jadi malas untuk beribadat kepada Allah. Tuan-tuan tak rasa pelik ke? Pasal apa malas pula? Pasal apa malas nak beribadat bila dengar hadis macam ni? Kerana hadis ni dia bagi tahu bahawa siapa yang beribadat kepada Allah Ta'ala dan dia tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan benda lain, takut-takutnya dia lepas tu dia tak mau buat amal ibadat yang lain. Dia tak mau semayang, dia tak mau baca Quran. Sebab apa? Sebab dia hanya menyembah Allah, lepas tu dia tidak syirik kepada Allah Ta'ala, maka kefahaman dia ialah dia masuk syurga dah. Sebagaimana yang kita pernah bincang dulu, man qala la ilaha illallah, kan? Siapa yang mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk syurga. Bagi setengah orang dia kata cukup sebut la ilaha illallah, tak payah puasa, tak payah semayang, tak payah tutup aurat, tak payah buat benda lain, tak payah berbakti kepada ibu bapa, cukup dengan kata la ilaha illallah maka masuk syurga. Jadi muslimin muslimat sekalian, hadis yang macam ni walaupun kita anggap hadis ini mudah, tetapi Nabi SAW menyatakan kekhawatiran baginda kalau ada di kalangan sahabat bila dia dengar hadis yang macam ni, orang Islam yang lain bila dia dengar hadis macam ni, dia akan menyebabkan mereka menjadi malas, tidak bersemangat untuk beribadat kerana dia merasakan bahawa once dia jadi orang Islam, dia tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan benda lain, maka dalam kepala dia dah masuk syurga, confirm masuk syurga. Muslimin muslimat sekalian, ini adalah satu hujah untuk menunjukkan kepada kita bahawa bercakap tentang soal agama, dia bukan boleh bercakap secara sewenang-wenangnya. Dia kena ada beberapa pertimbangan, ada beberapa faktor yang mana para pendakwah, alim, ulama, tuan-tuan guru bila dia nak bercakap tentang agama, dia kena ambil kira faktor-faktor ni, termasuk faktor kefahaman orang yang mendengar dan apa dia kesan daripada apa yang dia ucapkan kepada masyarakat. Dia kena ambil kira. Walaupun benda tu betul sekalipun, walaupun benda tu sahih sekalipun, walaupun benda tu memang confirm daripada Allah, daripada Nabi sekalipun, tapi dia kena ambil kira kesan daripada apa yang dia cakap, walaupun benda yang dia cakap tu betul. Sebab apa? Sebab orang yang mendengar ni, kadang-kadang kita cakap lagu lain, dia faham lagu lain. Dan kadang-kadang kita sendiri tu yang silap cakap. Maka lebih lagi kesan dia tu memberi kesan yang buruk kepada masyarakat dalam soal beragama. Muslimin muslimat sekalian, itulah contoh yang berlaku dalam masyarakat kita apabila kita bercakap satu benda yang kita rasa betul, tapi kemudiannya dia salah difahami oleh masyarakat yang lain. Samalah juga tuan-tuan sekalian dalam satu hadis yang lain, di mana Muaz ketika dia berada di belakang Nabi, dia kata tidak ada seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang benar-benar daripada hati dia diucap benda itu, ungkapan itu, kecuali Allah Ta'ala mengharamkan neraka ke atasnya. Lalu Muaz bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah,
apakah boleh aku beritahu kepada orang ramai agar mereka boleh bergembira? Nak gembira dah. Kan? Nak celebrate dah. Pasal apa? Sebab boleh masuk syurga dah. Kan? Dengan hanya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah boleh bergembira dah. Itu yang Mu'adh tanya dekat Nabi. Boleh tak aku nak bagi tahu kepada mereka supaya mereka boleh bergembira dengan berita baik seperti ini? Lalu Nabi menjawab, kalau begitu mereka akan jadi malas. Nabi kata, kalau begitu mereka akan jadi malas. Mu'adh mengkhabarkan perkara ini, hadis ini ketika dia hampir mati, kerana dia takut berdosa akibat daripada menyembunyikan hadis-hadis Nabi. Maka dia cerita balik benda yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat sekalian, begitulah juga disebut oleh Ibnu Mas'ud bahawa jangan engkau memperkatakan kepada satu kaum satu hadis yang tidak difahami oleh akal mereka, takut kalau dia menjadi fitnah kepada setengah-setengah mereka. Ini disebut oleh Imam Muslim, direkodkan oleh Imam Muslim, dan Imam Ibnu Hajar berkata antara hadis yang tidak boleh dipercakapkan kepada setengah orang tetapi boleh pula kepada setengah yang lain, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengenai hadis-hadis yang zahir mengenai penderhakaan terhadap raja, mengenai penderhakaan terhadap raja, daripada Imam Malik mengenai hadis-hadis sifat Allah, daripada Abu Yusuf mengenai perkara-perkara gaib, dan orang sebelumnya mengenai Abu Hurairah dan sebagainya, yang mana yang dibimbangi ialah berlakunya fitnah dan sebagainya. Termasuklah Al-Hasan mengecam Anas yang menyampaikan kepada Al-Hajjaj berkenaan dengan kisah Uraniyun yang pernah kita cerita sebelum ini. Baik, pasal apa tuan-tuan? Dia nak cerita kepada kita muslimin muslimat sekalian ialah, bila kita cerita satu hadis, orang yang dengar ni tuan-tuan sekalian, yang kita bimbang dia faham lagu lain. Itu yang kita bimbang. Ataupun orang yang mengulas tu, dia mengulas ikut selera dia. Itu yang kita bimbang. Sebagaimana yang berlaku kepada Anas bin Malik bila dia cerita kepada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj ni tuan-tuan sekalian, para ulama sepakat mengatakan bahawa Hajjaj ialah seorang pemerintah yang zalim, yang sangat zalim. Dia bunuh berapa ramai sahabat-sahabat Nabi. Itu Hajjaj. Dia bunuh berapa ramai sahabat-sahabat Nabi. Tapi Anas bin Malik ni tuan-tuan sekalian, walaupun dia tahu bahawa Hajjaj seorang pemerintah yang zalim, dia pergi cerita kepada Hajjaj tentang hadis Urainah ataupun Uraniyun yang pernah kita cerita sebelum ni. Apa dia hadis Urainah? Iaitu bagaimana sahabat melakukan kisos terhadap kaum Uraniyun, yang mana mereka ni bunuh penjaga unta Nabi, dia cungkil mata penjaga unta Nabi. Maka sahabat-sahabat ni bila dia kejar kaum Urainah, 8 orang tu bila dia dapat tangkap, maka dia potong tangan dan kaki secara bersilang, dia cungkil mata 8 orang tadi, dan dia lempar 8 orang tu di tengah padang pasir. Nampak seolah-olah sahabat ni kejam tak? Seolah-olah sahabat ni kejam. Nampaknya. Nampak ganas, tuan-tuan sekalian. Jadi Anas bin Malik, tuan-tuan sekalian, dia bagi tahu kepada Hajjaj berkenaan dengan hadis Urainah. Maka sahabat-sahabat yang lain mengecam, mengkritik tindakan Anas bin Malik, menceritakan kepada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, menceritakan bagaimana sahabat mencungkil mata dan sebagainya. Sedangkan Hajjaj memang terkenal sebagai seorang pemerintah yang sangat zalim. Berapa ramai para sahabat Nabi yang telah dibunuh oleh Hajjaj. Bagaimana Sa'id bin Jubair dibunuh oleh Hajjaj dan sebagainya. Golongan qura, qari yang baca Quran dibunuh oleh Hajjaj. Para pemberontak yang memberontak terhadap pemerintahan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi bukan calang-calang orang. Mereka terdiri daripada para fuqaha, para ulama, qura, para qari Quran, orang yang baca Quran, orang yang hafal Quran. Mereka ni yang bangkit menentang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Sebab tu kalau ada orang kata bahawa memberontak terhadap pemimpin yang zalim itu bukan akhlak salafus salih, itu komen yang jahat. Itu komen yang tidak benar.
Kerana pada zaman Hajjaj, ya, ada sahabat yang mengambil sikap tidak menentang Hajjaj. Tapi kita boleh cerita malam ni kepada tuan-tuan, berapa ramai kalangan fuqaha, yang golongan alim, golongan yang berilmu, para pembaca Quran, orang yang hafal Quran, guru-guru Quran, yang bangkit menentang kezaliman Hajjaj. Kalau benar hadis-hadis berkenaan dengan ketaatan kepada pemimpin yang zalim itu, memang itulah cara yang dipahami oleh para salafus salih. Kenapa begitu ramai para fuqaha pada zaman itu, termasuk Sa'id bin Jubair dan sebagainya, bangkit menentang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Muslimin muslimat sekalian, ini masalah dia yang kita nak bincang pada malam ni. Tuan-tuan sekalian, Syekh Yusuf Al-Qaradawi dia bagi tahu kepada kita bahawa hadis-hadis yang macam ni dia tak boleh kita cerita secara sembarangan, kerana bimbang dia dieksploitasikan oleh golongan tertentu. Hari ni, dunia hari ni tuan-tuan, betul tak benda tu berlaku? Betul tak? Betul. Itu realiti yang berlaku. Dalam keadaan rakyat mengkritik, rakyat tidak bersetuju dengan tindakan pihak berkuasa dalam beberapa polisi yang diperkenalkan oleh pihak berkuasa, tiba-tiba ada golongan ilmuwan yang membaca hadis-hadis Nabi, suruh kita dengar dan patuh kepada pemimpin yang menyeleweng daripada ajaran agama. Logik tak tuan-tuan? Tak logik. Dan itulah yang diulas oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam buku dia Laisa Minal Islam. Dia kata bila kita ambil hadis-hadis Nabi ni yang kononnya Nabi suruh taat, dengar dan taat kepada pemimpin yang zalim, dan kita letakkan di sebelah itu dalil-dalil lain daripada Quran dan hadis supaya menentang kezaliman, supaya tolong menolong hanya dalam perkara ma'ruf. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kan, tolong menolong dalam perkara kebaikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tiba-tiba kita bawa satu hadis yang mana seolah-olah kalau pihak berkuasa buat benda zalim, kita wajib dengar dan wajib taat. Ini benda kita kata kemusykilan, tanda soal yang sangat besar yang ada dalam masyarakat kita pada hari ini akibat daripada tindakan pihak yang kita sebut sebagai agamawan yang bercakap walaupun memang betul hadis Nabi, tapi cara faham tadi menyebabkan kekeliruan. Muslimin muslimat sekalian, sekarang kita masuk kepada tajuk ni. Nah, sekarang kita masuk kepada tajuk ni. Apa dia tajuk kita tuan-tuan? Tajuk kita ialah kerana ada satu orang mufti yang tuan-tuan pun tahu siapa dia, yang mengatakan bahawa pihak yang berdemonstrasi baru-baru ni, darah dia adalah halal. Darah dia adalah halal. Tuan-tuan sekalian, bila saya baca dalam surat khabar, bila tengok dalam Facebook dan sebagainya, bila kawan-kawan duk tanya, kawan-kawan duk bercakap, duk bercerita dan sebagainya, saya masih lagi cuba husnuzon. Saya kata mungkin dia cakap lagu lain, tapi surat khabar dia mensensasikan tajuk. Saya masih mengharapkan macam tu. Tapi saya kata kepada kawan-kawan, saya kata bahawa sepatutnya kalau betul dia tak cakap macam tu, dia kena perbetulkan seberapa segera. Dia tak boleh biar benda tu beberapa hari berlalu tanpa sebarang pembetulan. Tiba-tiba keluar dalam surat khabar semalam, dia tak tarik balik. Betul macam tu dia kata. Tuan-tuan, ni lagi pening. Sebab dia kata apa? Kerana dia merujuk kepada berita awal yang mengatakan bahawa perhimpunan itu ialah untuk menggulingkan kerajaan. Muslimin muslimat sekalian, saya cuba mengelak menggunakan bahasa kasar kepada mufti berkenaan, tapi saya minta maaf lah kalau terkeluar apa-apa yang tak sepatutnya. Tapi tuan-tuan sekalian, saya nak tanya kepada tuan-tuan, kalau seorang tu bertaraf mufti, sebelum dia keluarkan kenyataan, fatwa, pandangan, pendapat dan sebagainya, yang pertamanya sumber maklumat kena sahih, betul tak? Sumber maklumat kena sahih. Dia tak boleh bergantung hanya kepada utusan dengan berita harian. Tak boleh. Kalau tuan-tuan belajar research,
kita nak ambil data, kita nak ambil information, nak ambil maklumat tuan-tuan sekalian, dia kena ada dua syarat tuan-tuan sekalian. Yang pertamanya yang kita kata sebagai benda tu tentang validity, dengan benda tu sama ada kewibawaan ataupun tidak. Dua benda tu sangat penting. Apatah lagi bila kita nak bercakap tentang agama. Dia nak bagi hukum tentang satu kumpulan manusia, dia kata sebab kumpulan manusia ni dia nak gulingkan orang, nak gulingkan kerajaan, maka sebab tu dia kata halal darah. Saya baca dalam surat khabar tu, ulasan dia kata dia takkan tarik balik, dia kata sebab dia ucapan dia kata dia berdasarkan kepada surah Al-Hujurat ayat 9. Tuan-tuan tahu surah Al-Hujurat ayat 9 apa dia? Tahu kan? Wa in ta'ifatani tu kan? Tahu kan? Tak tahu? Jawab tak tahu senang. Bila jawab tak tahu, kita baca sikit. Kan? Surah Al-Hujurat ayat 9. Surah Al-Hujurat ni surah yang ke-49. Surah yang ke-49. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-9. Ayat ni semua orang tahu, tapi saya bacalah untuk segarkan balik ingatan kita. Dia yang mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Allah Ta'ala bagi tahu, kalau ada dua kumpulan, ta'ifatani, ta'ifah kan, kalau dua ta'ifatani, kalau ada dua ta'ifah, mana ta'ifatani, ada dua kumpulan. Kumpulan apa dia? Ta'ifah apa ni? Iaitu minal mu'minin, daripada orang yang beriman. Ada dua kumpulan daripada orang yang beriman. Apa dia? Wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu, yang berperang antara satu sama lain, yang berperang antara satu sama lain, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara dua kumpulan tersebut. Tuan-tuan sekalian, saya tak payah baca tafsir dekat tuan-tuan. Saya hanya baca terjemahan dekat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan orang cerdik, saya rasa tuan-tuan boleh tangkap dah apa kesilapan mufti berkenaan. Jadi nak tanya, orang kamu perlis ni cerdik ke tak cerdik? Kalau tak cerdik, kalau cerdik berhenti setakat ni lah, dah faham dah kan? Tuan-tuan sekalian, saya percaya bahawa tuan-tuan sebagai orang yang cerdik, orang yang mengaji tiap-tiap malam, tak ada dia dalam masjid ni, ada kuliah tempat lain. Kita yang mengaji ni tuan-tuan sekalian, bila kita kerap mengaji, akal kita cerdas. Kan? Kita cepat pick up. Kalau ustaz baca ayat Quran, kita boleh tangkap dah apa dia. Baca hadis boleh tangkap dah apa dia. Baca matan dalam kitab-kitab kita boleh tangkap dah. Walaupun ustaz tak hurai panjang lebar pun dah cukup dah. Sebab apa saya kata macam tu? Tuan-tuan sekalian, yang pertamanya, apa dia? Wa in ta'ifatani, dua ta'ifah. Dua kumpulan. Kumpulan apa dia? Minal mu'minin. Minal mu'minin, daripada orang yang beriman. Apa dia? Minal mu'minin naqtatalu, kan, yang berperang antara satu sama lain. Antara dua kumpulan ni dia berperang. Tuan-tuan sekalian, hak baru ni perang ke? Tak perang. Tak perang. Bukan perang pun. Dia kata apa? Sebab dia kata, dia bagi alasan sebab maklumat awal yang dia dapat sebab nak guling. Guling tuan-tuan, dia boleh bawa banyak makna. Yang kita pergi hukum apa ni, halal darah terus tu pasal apa? Pasal apa? Guling banyak makna, betul tak? Yang di Perak tu, depan-depan dia guling juga tu, betul tak? Depan-depan dia tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam YouTube, dia ada, muka dia ada dalam tu. Minta maaf lah, dia orang tua, dia orang alim, tapi saya nak sebut kepada tuan-tuan bahawa dia sebagai orang yang ada dalam dewan hari tu, tuan-tuan sekalian, dia tengok sendiri macam mana satu puak nak guling satu puak yang lain. Itu betul-betul guling tu. Cuma badan dia yang tak terguling, hampir terguling dah. Sebab apa saya kata hampir terguling? Speaker tak mau bangkit daripada meja dia, daripada kursi dia. Polis cawangan khas datang, angkat speaker, heret keluar tuan-tuan sekalian.
pernah berlaku dalam sejarah negara. Tak pernah berlaku. Pasal apa kamu tak hukum yang tu sebagai halal darah? Hukumlah halal darah. Dia tak hukum halal darah. Sebab apa dia tak hukum halal darah? Kerana menteri besar yang ada sekarang ini, keluarga dia. Kita bercakap ni tuan-tuan sekalian, lau diddu bi anfusina, walaupun bertentangan dengan kita sendiri, kita wajib bercakap benar. Kalau haram-haram, kalau halal-halal, janganlah kerana sebab dia keluarga aku, maka darah dia itu adalah haram. Sebab dia ni bukan keluarga aku dah benci meluat dengan puak tu, maka darah dia halal. Dia bukan macam tu. Tuan-tuan bagi tahu kat saya, yang lebih jelas guling. Hak baru ni guling ke? Tak guling. Dia duduk 2-3 jam ke beberapa jam, lepas tu dia balik. Itu je. Lepas tu polis lah dia tunjuk ada parang. Tuan-tuan, kalau saya nak cerita pasal parang, saya boleh cerita kan? Tapi tak payah cerita lah. Tapi muslimat sekalian, jumpa parang, lepas tu senyap terus macam tu. Jumpa parang dalam longkang. Nak bagi tahu dekat tuan-tuan, dia gini. Dalam undang-undang, dia kena ada apa yang kita panggil sebagai exclusive possession. Apa dia exclusive possession? Iaitu pemilikan eksklusif. Setakat parang jumpa dalam longkang, dalam parit, itu bukan exclusive possession. Exclusive possession, parang tu mesti dipegang oleh orang tu, polis dapat tangkap red-handed. Red-handed maknanya dalam keadaan orang tu pegang senjata. Dia kena macam tu. Dia sama je, kes dadah macam tu, kes senjata macam tu, kes judi macam tu. Kes judi, saya duk buat berapa tahun tuan-tuan sekalian, Common Gaming House Act, Akta Rumah Perjudian Terbuka, sama. Dadah slip judi, dia mesti ada pada badan orang tu. Dia pegang, contohnya slip judi. Ada dalam poket dia, contohnya. Kalau polis jumpa slip judi atas lantai, maka dengan sendirinya kes tersebut adalah lemah. Pihak pendakwa tak boleh meneruskan kes pada tahap beyond reasonable doubt, melampaui keraguan yang munasabah. Kerana apa? Kerana slip judi ada atas lantai. Bila slip judi ada atas lantai, dia bukan exclusive possession. Sama dengan dadah. Dadah tuan-tuan sekalian, senang je. Tuan-tuan nak kena tangkap pasal dadah, janganlah kena tangkap kan. Lagi orang kamu boleh kena tangkap pasal dadah, buat malu je. Tapi contoh, katalah ada di kalangan tuan-tuan, adik-beradik dan sebagainya, kawan-kawan yang tuan-tuan kenal, kena tangkap pasal dadah, mai jumpa saya. Senang je. Saya akan tanya soalan yang pertama, dadah jumpa kat mana? Itu soalan pertama. Kalau tuan-tuan datang jumpa saya pasal kes dadah, saya akan tanya, dadah jumpa kat mana? Kalau tuan-tuan datang jumpa saya, tuan-tuan bagi tahu dadah jumpa atas lantai, saya kata jangan takut, kes memang akan lepas. Confirm akan lepas. Dadah kalau jumpa atas lantai. Rumah tu berapa orang duduk? 4-5 orang duduk. Mungkin hak saya, mungkin hak ayah saya, mungkin hak mak saya, mungkin hak bini saya, mungkin hak anak saya, tak tahu hak siapa. Kan? Maka tidak ada exclusive possession. Bila tidak ada exclusive possession, macam mana kita nak kata orang tu memiliki dadah? Tak boleh. Sama dengan pistol, senapang, parang, kapak dan sebagainya. Jumpa dalam longkang. Ni cerita Maharaja Lawak kali ke berapa? Kan? Orang yang tahu undang-undang, termasuk tuan-tuan yang belajar undang-undang, bila tuan-tuan dengar polis bagi tahu dia jumpa parang dalam longkang, itu cerita lawak. Itu bukan kes jenayah. Kes jenayah ialah kalau jumpa parang tadi dalam keadaan exclusive possession ataupun hampir-hampir kepada exclusive possession. Dia kena macam tu. Sebab tu tuan-tuan, mufti ni dia tak boleh hanya alim dalam bab agama. Dia kena juga alim dalam bab benda hak dia nak cakap. Kalau benda yang dia nak cakap tu berkaitan dengan rusuhan, berkaitan dengan burah, berkaitan dengan demonstrasi, maka bukan setakat dia boleh baca kitab-kitab tua, tapi dia kena tahu pasal undang-undang semasa. Barulah komen dia tadi, komen yang sah. Bila dia tak tahu apa-apa, bila dia tak tahu pasal undang-undang, dia tak tahu pasal amalan negara demokrasi pada zaman moden, maka dia akan keluarkan kenyataan yang bercanggah dengan agama. Sama sebagaimana kita bercakap pasal alim ulama yang nak bercakap pasal halal haram makan minum, tapi dia tak tahu pasal ingredient, content yang ada dalam sesuatu bahan makanan.
Sekarang ni kan dia ada macam-macam kod kan, I120 lah, I apa benda kan. Macam mana nak bagi fatwa pasal halal haram sesuatu makanan kalau kod tadi pun dia tak faham? Muslimin muslimat sekalian, itu yang kita nak perjelaskan pada malam ini. Baik, muslimin muslimat sekalian, dalam ayat ni dia kata yang kedua tu selepas fa aslihu bainahuma. Baik, fa aslihu bainahuma, katalah dua kumpulan ni memang betul-betul berperang. Tapi yang kita duk cakap ni bukan perang pun kan. Maka dengan sendirinya kes ni terkeluar. Tak apalah, kita buat andaian. Katalah betul-betul berperang. Ayat ni kata tuan-tuan sekalian, fa aslihu bainahuma, damaikanlah antara dua puak tersebut. Kita nak tanya muslimin muslimat sekalian, apabila ada kumpulan rakyat yang pergi kepada kerajaan, dia tak puas hati tentang harga barang ataupun isu-isu semasa dalam negara, ada tak wakil daripada kerajaan pergi berjumpa dengan mereka ni, berbincang tentang tuntutan mereka? Dalam fiqh, tuan-tuan sekalian, dalam fiqh, kerajaan hendaklah pergi berbincang dengan pihak pemberontak. Pemberontak ni, dalam kes kita ni bukan pemberontak kan, hanya demonstrasi, tu je. Baik, katalah dia orang ni memang memberontak, wakil kerajaan hendaklah berjumpa dengan mereka dan berbincang. Dan kalau betul alasan kenapa mereka memberontak itu betul-betul wujud, maka hendaklah kerajaan tadi menyelesaikan masalah tersebut. Sekarang ni tuan-tuan sekalian, yang menjadi isu dalam negara kita tadi sekarang ni betul-betul wujud ataupun tidak? Yang demonstrasi ni betul-betul wujud atau tidak? Harga barang naik, betul tak harga barang naik? Harga barang naik, betul-betul naik ke tuan-tuan rasa tak naik? Orang kamu boleh mungkin dia kaya kan, dia tak kisah pun. Tanya apek kedai tu, apek berapa gula? Apek kata RM2.8. Contohnya RM2.8. Tak kisah pun kan. Keep the change. Orang kamu perlis punya style. Dah kaya belaka kan. Tak kisah pun. Setakat beza 40 sen, 50 sen kan. 4 kupang, 5 kupang. Apa peduli. Siap. Keep the king lah. Keep the change kan. Siap keep the change lagi. Tak apalah orang kamu boleh kaya. Tapi kita kena ingat bahawa bukan semua orang senang kan. Bukan semua orang senang. Ada orang yang susah. Maka kerana betul isu tu wujud dalam masyarakat, maka hendaklah kerajaan menyelesaikan tuntutan daripada rakyat yang tidak berpuas hati di atas isu-isu berkenaan. Itu je. Bukan susah pun. Kan? Bukan susah pun. Baik. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, bila ayat ni kata wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, berperang antara satu sama lain, maknanya apa? Maknanya dzusyaukah, dia ada kekuatan, dia ada senjata. Dia mesti ada senjata. Yang mana senjata yang ada itu memang mampu untuk menggulingkan kerajaan. Memang mampu untuk menggulingkan kerajaan. Contohnya, dia ada Kalashnikov, dia ada M16, dia ada mortar, dia ada C4. C4 tak dapat kedak kan? Tapi mungkin dapatlah, sebab dalam proceeding perbicaraan Altantuya tu, saksi polis kata tidak ada rekod C4 keluar banyak mana. Kalau lagu tu orang kamu boleh pergi curi. Tak, pasal apa? Sebab tidak ada rekod. Tak ada rekod. Semua ni tuan-tuan sekalian memang memeningkan kepala kita. Baik. Seterusnya ayat ni kata fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Tapi kalau satu puak antara dua-dua puak tadi yang berperang tadi, kalau satu puak tu melampaui batas, dia kata faqatilul lati tabghi, maka perangilah pihak yang melampaui batas. Kena perangi pihak yang melampaui batas hatta tafi'a ila amrillah, sehingga dia patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat sekalian, hadis-hadis
berkenaan dengan perintah daripada Nabi, suruh kita taat kepada pemimpin. Contohnya hadis berkenaan dengan kalau kita takut kepada kilauan pedang dia, senjata dia, maka Nabi suruh kita ambil pakaian kita, tutup muka kita, kan, daripada kilauan pedang dia tadi. Tapi kita kata dekat dia, kamu menanggung dosaku dan dosa kamu, fatakuna min ashabin nar, kamu menjadi sebahagian daripada penghuni neraka. Kalau takut tuan-tuan sekalian, Nabi kata ambil baju, tutup muka, kan, tutup muka. Dan pihak yang menggunakan hadis ni untuk mengatakan wajib taat kepada pemimpin yang zalim, dia kata bahawa hadis ni kita tak boleh melawan, menjadi dalil bahawa kita tak boleh melawan. Kita pun kena angkat baju, tak boleh melawan apa-apa. Tuan-tuan sekalian, Syekh Muhammad Al-Ghazali kata hadis ni menjadi dalil bahawa bagi orang yang tidak mampu menentang, bagi sesiapa yang tidak mampu menentang, dah pihak berkuasa ada senjata, kita tidak ada senjata. Kalau kita melawan, akibat dia buruk, betul tak? Akibat dia buruk. Contoh, katalah macam demonstrasi. Tuan-tuan nak lawan polis, mana boleh, tak boleh lawan polis. Sebab tu Nabi SAW melarang kita daripada menentang pihak yang berkuasa. Para ulama dia berbincang, dia kata bahawa maksudnya ialah dalam keadaan di mana kalau kita lawan, dia menimbulkan keburukan yang lebih besar. Macam sekarang lah, bila tuan-tuan pergi demonstrasi contohnya, tiba-tiba polis tangkap secara rambang. Hak mana dia nampak, hak mana hak dia dan hak tu lah, kan. Sebab tu orang tua tu baik jangan pergi. Sebab orang tua-tua bila lari, hak muda lari jauh ke depan, hak tua-tua tinggal kat belakang hak tua-tua yang kena tu, kan. Bila kena tuan-tuan, bila kena tangkap, kita tak dibenarkan melawan. Sebab apa? Sebab kalau kita melawan, kita sakit, betul tak? Kita sakit. Maka perintah daripada Nabi sesuai dengan ajaran Islam. Kalau kita melawan, kita sakit. Tuan-tuan melawan contohnya, lepas tu tuan-tuan kena tumbuk, kena terajang, kena sepak. Lepas tu tuan-tuan boleh buat apa? Tuan-tuan kata, tak apa, aku nak saman dekat mahkamah. Nak saman apa? Pemberita akhbar berapa ramai yang kena tendang, kena sepak dalam hak dulu, kan. Yang kamera dia pun kena pecah dan sebagainya. Sekarang ni, boleh nak saman? Boleh? Tak ada. Mana ada syarikat akhbar saman? Tak ada. Sebab apa? Sebab polis ada pihak yang berkuasa. Kita bukan nak kata polis tu semua jahat, dah. Tapi kita nak bagi tahu bahawa setiap manusia ni ada jahat, ada baik. Kan? Macam ustaz lah juga, ustaz ada jahat, ada baik, betul tak? Betul? Tuan-tuan kata ustaz semua baik. Saya kata tak. Kan? Sama dengan mufti. Mufti bukan semua baik, ada hak jahat. Kan? Ulama ada hak jahat, ada hak baik. Sama juga polis, cikgu, pegawai kerajaan, ahli perniagaan, tokoh korporat, semua sama, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi sebab itu dalam Islam ni dia larang kita daripada membalas kejahatan dalam keadaan kita tahu bahawa kalau kita balas, kemungkinan buruk tadi lebih besar. Itu cara faham yang betul. Kalau kita faham bahawa kalau penguasa yang zalim pun kita wajib taat, wajib bersama-sama dengan dia, macam mana kita nak letak hadis marra'a minkum munkaran, kan, falyughayyiru biyadihi, yang tu sampai kepada fabilisani, sampai kepada fabiqalbi, kan. Lepas tu wazalika adhaful iman, kan. Iman yang paling lemah. Lepas daripada tu tak ada satu pun iman selepas daripada tu. Nak letak kat mana? Tak boleh letak kat mana? Tak sesuai. Kita nak tally kan, kita nak harmonikan. Hadis tu tak boleh kalau kita kata bahawa wajib juga taat bersama-sama dengan pemerintah yang menyeleweng. Tak boleh. Sama dengan wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung hati kepada orang yang melakukan kezaliman, kerana kelak kamu akan disambar oleh api neraka. Tak boleh.
Tak boleh bersama-sama dengan orang yang buat zalim. Tak boleh. Jadi muslimat sekalian, Syekh Muhammad Al-Ghazali kata, semua dalil yang ada tadi, bila kita letak kat depan, dengan kita nak ambil dalil-dalil yang digunakan oleh siapa? Yang digunakan oleh golongan yang mana Imam Ibn Hazm sebut sebagai golongan penjilat pemerintah yang zalim. Imam Ibn Hazm ni, bahasa dia, tuan-tuan sekalian, keras. Dia kata golongan yang menjilat pemerintah yang zalim kerap kali menggunakan hadis-hadis yang kita sebut tadi sekali lalu tadi. Dia kata bahawa hadis tu bila kita ambil dia, kita letak bersama-sama dengan nas yang lain yang mewajibkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar, dia kata menunjukkan kepada kita bahawa tak boleh kita nak harmonikan. Cara nak harmoni hanyalah dengan cara bahawa kita tak boleh lawan. Kalau kita tak mampu, maka wajib kita, Nabi suruh kita berdiam diri bila kita tidak mampu. Baik, muslimat sekalian, bila kita tengok di kalangan para sahabat umpamanya, apabila timbulnya zaman fitnah, sebagaimana yang kita tahu, muslimat sekalian, zaman fitnah tuan-tuan sekalian, dia berlaku, dia membawa kepada apa yang kita sebut sebagai zaman perpecahan bagi umat Islam, sehingga keluarnya golongan yang kita sebut sebagai Khawarij, keluarnya golongan yang kita panggil sebagai Syiah dan sebagainya. Baik, muslimat sekalian, bila keluarnya golongan-golongan macam ni, maka kita tengok bagaimana yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan apakah sikap yang boleh kita lakukan apabila kita berhadapan dengan pemerintah yang seperti ini. Antaranya ialah dalam surah At-Taghabun, surah yang ke-64, ayat yang ke-16, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, jika aku perintahkan kepada kamu dengan sesuatu perintah, maka laksanakanlah mengikut kemampuan, mengikut kesanggupan kamu. Maknanya ialah kita ni tidak dibebankan benda-benda yang di luar daripada kemampuan kita. Hak mana kita boleh buat, yang tu yang kita buat. Yang mana tak mampu, kita serahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya muslimat sekalian, kita tengok bagaimana pemerintah yang zalim. Bila adanya pemerintah yang zalim, sebagaimana yang kita tahu, bila wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fitnah yang paling besar, yang nyata sangat, sebaik sahaja Nabi wafat, yang paling jelas tuan-tuan sekalian ialah yang berlaku pada zaman Uthman radhiyallahu anhu, khalifah Islam yang ketiga. Pada zaman Uthman bermulanya fitnah yang besar kepada umat Islam. Perpecahan, pertembungan di antara orang Islam dengan orang Islam. Baik, sekarang kita nak belajar macam mana cara sahabat Nabi dia memberi respons, memberi reaksi apabila berlaku perpecahan di kalangan orang-orang Islam. Adakah kita ni hanya perlu bersabar, mendiamkan diri tanpa memberi sebarang reaksi, ataupun kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Muslimat sekalian, siapa dia pemimpin yang menyeleweng? Antara yang disebut oleh para ulama ialah Yazid bin Muawiyah. Walaupun yang ni ada beberapa perbezaan pendapat, tak apalah. Yang kedua siapa dia? Abdul Malik. Yang ketiga siapa dia? Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, dan seterusnya. Baik, muslimat sekalian, sekarang timbul soalan ialah, katalah Yazid bin Muawiyah, Abdul Malik, Khalifah Al-Mansur dan sebagainya, ini adalah khalifah-khalifah yang zalim. Maka soalan sekarang ni, boleh atau tidak kita turunkan dia daripada jawatan? Itu soalan yang kita nak tahu. Boleh ataupun tidak kita turunkan dia daripada jawatan? Sebelum kita jawab soalan tu, muslimat sekalian, kita tengok dalam negara kita sekarang.
Kita tengok dalam negara kita sekarang. Boleh atau tidak kita turunkan pemerintah secara kekerasan? Boleh atau tidak? Boleh ke tak boleh? Tak boleh kan? Secara kekerasan, tak boleh. Kalau kekerasan maknanya tuan-tuan kena paksa. Macam mana tuan-tuan nak paksa? Guna parang lah. Kan? Guna parang, guna senapang dan sebagainya. Boleh ke buat macam tu? Tak boleh. Jawapan dia tak boleh. Sebab tu kita tak setuju kalau dimaksudkan menggulingkan kerajaan dengan menggunakan kekerasan seperti senjata, pembunuhan dan sebagainya, pecah kedai orang dan lain, itu tak dibenarkan. Tapi kita nak sebut bahawa pada masa yang sama kita juga menentang usaha provokasi. Maknanya peserta demonstrasi tak buat, tapi adalah mamat mana hak pergi join sekali, dia nak tunjuk seolah-olah demonstrasi itu jahat, dia yang pergi pecah kereta polis dan sebagainya. Yang ni yang kita tak setuju. Itu haram hukum dia, tuan-tuan. Baik. Soalan sekarang, boleh ataupun tidak dalam negara demokrasi moden rakyat menjatuhkan pemimpin dia secara kekerasan? Jawapan dia tak boleh. Hukum dia adalah haram kerana dia membawa musibah yang lebih besar. Tapi katalah tuan-tuan, kita buat andaian, katalah bahawa pemerintah yang kita ada tadi lemah. Pemerintah yang kita ada tadi lemah. Gempak sikit dia, okey, aku turun. Kan? Sebagaimana Perdana Menteri hak sebelum ni. Kan? Kena gempak sikit dalam mesyuarat kan? Ada 2-3 orang, seorang cakap kata kena turun, hak yang kedua sokong dia pun okey, dia turun. Kalau macam tu tak apa, sebab dia tidak menimbulkan sebarang kehilangan nyawa, pertumpahan darah, kemusnahan kepada harta benda dan sebagainya. Tidak berlaku kepada kekacauan, cuma berlaku ketegangan urat sahaja kan, bertegang leher dalam mesyuarat, itu sahaja. Tapi golongan timbalan dia dengan naib dia yang nak naik ni, dia tekan kawan tu sikit, kawan tu okey, aku turun. Tak apa. Itu sistem negara demokrasi. Dalam mesyuarat, dia pakat macam mana, dia tekan kawan tu berundur. Tak jadi masalah. Itu pun kita boleh kata guling, betul tak? Boleh kata guling juga. Cuma dia tak menggunakan senjata. Baik, muslimin muslimat sekalian, itu yang kita nak sebut bahawa negara demokrasi ni, kalau dia turun dengan cara aman, walaupun dengan cara tekanan sekalipun, maka dia tidak haram. Dengan sebab pemimpin tadi lemah. Kan? Dengan sebab pemimpin tadi lemah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, dalam negara demokrasi, dia ada pilihan raya. Bila dia ada pilihan raya, bermakna bila sampai tempoh dia bubar parlimen, bila dia bubar parlimen, ada atau tidak kerajaan? Tak ada. Yang ada hanyalah caretaker. Kan? Kerajaan sementara yang ambil alih, yang untuk menguruskan mentadbir negara sementara proses pemilihan kerajaan yang baru. Kenapa nak kata haram pula? Sedangkan pemimpin yang dipilih tadi dah bersetuju dalam sistem demokrasi bahawa bila bubar saja parlimen, semua hilang jawatan, jawatan yang ada hanyalah jawatan sementara. Semua orang boleh memerintah. Semua parti boleh memerintah dengan syarat dia diberi kemenangan oleh rakyat yang mengundi dia. Itu sahaja. Apa masalah? Tak jadi masalah. Apatah lagi dalam perlembagaan persekutuan, perlembagaan negara kita, muslimin muslimat sekalian, memberi jaminan. Memberi jaminan bahawa mesti ada freedom of assembly. Kebebasan untuk berhimpun. Bila ada kebebasan untuk berhimpun, maka itu adalah hak rakyat di dalam negara demokrasi. Maka mufti yang nak bagi fatwa, mufti yang nak memberikan sebarang kenyataan, yang nak bagi pandangan, dia kena tahu apa dia sistem demokrasi. Dia mesti tahu undang-undang perlembagaan persekutuan. Dia kena tahu apakah hak yang dijamin oleh undang-undang perlembagaan persekutuan. Seorang mufti, walaupun dia seorang yang fasih membaca kitab-kitab kuning, walaupun dia fasih membaca kitab-kitab Arab, walaupun dia menghafal Al-Quran dan hadis, tapi kalau dia bercakap tentang negara demokrasi, tentang amalan negara demokrasi, tanpa
mempunyai ilmu tentang apakah itu negara demokrasi. Kita bimbang dia mengeluarkan fatwa ataupun pendapat yang sesat, ataupun pendapat yang mengelirukan. Itu yang kita bimbang. Tuan-tuan akan kata, Ustaz, boleh ke? Kalau dia mahir kitab Arab, dia mahir kitab Jawi, dia boleh cakap Arab, dia berhafal Quran, dia hafal hadis, boleh ke dia keluarkan fatwa yang sesat kalau dia tak tahu tentang ilmu demokrasi? Saya jawab ya. Sebab apa, tuan-tuan? Contoh benda klasik tapi ada zaman sekarang. Zaman Nabi ada, pada zaman sekarang pun ada, tapi isu berbeza. Apa dia? Innamal khamru wal maisir. Sampai habis kan? Apa dia yang haram? Khamar. Khamar ni tuan-tuan, zaman Nabi dulu, Nabi ada bagi tahu tak khamar tu apa dia? Secara detail dan tepat sebagaimana orang zaman sekarang faham. Tak ada. Nabi tak bagi tahu alkohol tu haram ke halal. Sehingga menyebabkan kerana tiadanya nas berkenaan dengan alkohol, para ulama zaman sekarang ni ada yang berbeza pendapat tentang najis ataupun tidaknya alkohol. Tapi khamar, yang kata khamar, benda yang memabukkan, itu clear haram sebab ada nas pada zaman Nabi. Maka untuk para mufti mengeluarkan fatwa berkenaan dengan alkohol, maka mufti dia kena tahu apa dia alkohol. Dia kena tahu yang kata alkohol tu apa dia. Jangan pula gula dia kata alkohol. Dia kena tahu yang kata alkohol ni satu keluarga. Dalam keluarga alkohol ni dia ada etanolnya, apa macam-macam ahli kepada keluarga alkohol. Maka barulah mufti tadi dia boleh mengeluarkan fatwa dengan tepat kerana ilmu moden yang tidak wujud pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kata bahawa mufti dia kena ada ilmu contemporary, ilmu semasa. Baru dia tahu untuk mengeluarkan fatwa dengan tepat. Sama dengan kes yang kita bincangkan pada malam ni, tuan-tuan sekalian, dalam negara demokrasi, memang negara demokrasi termasuk Malaysia, dia memberikan hak kepada rakyat untuk berhimpun. Demonstrasi ni termasuk dalam berhimpun. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan selalu tanya Syekh Google kan, Syekh YouTube kan. Saya tahu tuan-tuan mengaji ni bukan mengaji dekat masjid je, tuan-tuan pun mengaji dekat YouTube kan. Cuba tanya Syekh YouTube, apa hukum demonstrasi? Ada dua pendapat kan? Ikhtilaf kan, hunakal ikhtilaf baina Syekh YouTube. Ada perbezaan pendapat di kalangan Syekh YouTube. Ada Syekh YouTube yang pertama kata demonstrasi ni haram. Ada Syekh YouTube kata demonstrasi ni tidak haram, dia adalah harus, dia adalah hak dan sebagainya, macam-macam. Baik, tuan-tuan sekalian, macam mana tuan-tuan nak pilih pendapat bila tuan-tuan tengok dalam Syekh YouTube ni macam-macam pendapat? Tuan-tuan nak mula kat mana? Sekarang ni tuan-tuan tak tahu demonstrasi ni halal atau haram. Bila buka Syekh YouTube, pening. Kan? Pening. Dua-dua tu hafal Quran, hafal hadis. Dua-dua kumpulan ni. Kumpulan A pun hafal Quran, hafal hadis. Kumpulan B pun hafal Quran, hafal hadis. Yang pertama kata harus, yang kedua kata haram. Lepas tu tuan-tuan nak pilih yang mana? Kita belajar fiqh kan? Bila kita belajar fiqh, apa yang kita mula dulu? Al-aslu fil asya ataupun fil umur, kan, asal dalam sesuatu benda ataupun dalam sesuatu perkara ataupun dalam sesuatu urusan, apa dia? Al-ibahah, ialah harus, boleh kita buat sehingga datang dalil yang menyatakan sebaliknya. Okey, boleh demonstrasi ni dia adalah perkara urusan harian biasa kan. Maka kita mulakan dengan kaedah tadi, al-aslu fil asya ataupun fil umur al-ibahah. Asal demonstrasi ni adalah harus sehinggalah datang dalil yang mengharamkan demonstrasi. Sekarang tuan-tuan bagi kat saya satu dalil yang paling kuat yang tuan-tuan ada untuk kata demonstrasi ni haram. Bagi.
Bagi. Bagi. Tuan-tuan nak mengaji dengan ustaz macam-macam, bagilah satu. Hak paling kuat, tuan-tuan rasa paling kuat, tuan-tuan rasa kalau aku bagi kat Ustaz Jalani malam ni, confirm Ustaz Jalani tak boleh jawab. Cuba bagi yang confirm saya tak boleh jawab. Sebab saya dah tengok habis dah. Saya dah tengok habis dah dan saya tahu tuan-tuan nak sebut hak mana satu. Antaranya, tak apalah saya sebutkan. Antaranya kalau tuan-tuan duduk dengar lah, yang habis-habis kuat pun saya duduk tengok. Habis-habis kuat yang saya rasa adalah relevannya dengan demonstrasi ni, apa dia? Hak paling kuat antaranya ialah menghalang hak jalan. Betul tak? Tuan-tuan ni macam confused je pasal apa? Macam keliru je. Ataupun tak setuju itu paling kuat. Hak paling kuat demonstrasi ni keluar. Tuan-tuan tahu demonstrasi ni apa dia? Tunjuk perasaan lah kan. Tuan-tuan keluar atas jalan, turun. Itu demonstrasi lah tu. Walaupun seorang pun demonstrasi lah juga. Ataupun tuan-tuan kerja dengan bank, kan? Gaji tak naik ataupun hak sebagai pekerja bank ditarik balik, keistimewaan ditarik balik oleh majikan, tuan-tuan berpiket kan tepi jalan kan. Hon tanda setuju kan. Orang berpekat hon kan. Tuan-tuan duduk berbaris tepi jalan tu. Itu pun demonstrasi, piket dan sebagainya, tunjuk perasaan. Itu satu geng lah tu. Hujah paling kuat tuan-tuan sekalian ialah menghalang ataupun mengganggu hak jalan. Betul tak? Tuan-tuan macam tak setuju ni pasal apa? Ke tuan-tuan ada dalil lain yang lebih kuat? Yang paling kuat tuan-tuan rasa? Saya sepanjang saya duk tengok tu, saya rasa saya tengok yang paling kuat pun yang tu je. Tuan-tuan sekalian, hak jalan ni, kalau kita nak pegang demonstrasi itu haram sebab dia menyebabkan jalan ditutup, mengganggu orang. Saya nak tanya tuan-tuan, maksud ganggu ni sampai taruh mana ganggu? Bagi tahu. Dalam negara kita, bukankah biasa berselawat? Ni dah dekat dengan musim maulid kan? Yang orang Melayu sebut maulud tu. Dah dekat dengan maulud kan? Biasa kan tutup jalan, betul tak? Tutup jalan pasal apa? Sebab nanti ada orang pakai samping, dia akan bawa spanduk, dia akan selawat, betul tak? Kau tak betul saya kata ni? Betul kan? Betul. Lepas saya pun nampak keliru ke? Jadi kalau tutup jalan, semata-mata tutup jalan tak boleh, maulud tu haram lah. Tak boleh buat. Tapi memang kamu boleh kata haram pun. Silap bagi contoh. Tapi saya nak bagi tahu, kalau tuan-tuan bersetuju bahawa semata-mata tutup jalan, mengganggu lalu lintas itu sebagai haram, maka dengan sendirinya maulud kerajaan tak boleh buat. Para ilmuwan yang bersama-sama dengan mereka hendaklah bagi nasihat kepada kerajaan supaya mengharamkan maulud. Pasal apa? Kerana maulud menyebabkan, ataupun maulid Nabi itu menyebabkan tutup jalan. Pada masa yang sama, hendaklah kerajaan mengharamkan taipusamnya, apa depa Bali yang pecah kelapa, kena haramkan semua sebab dia melibatkan tutup jalan. Dia kena larang budak-budak sekolah daripada keluar sekolah bawa grup dia berapa ratus orang tu duduk selawat daripada satu taman ke satu taman dengan polis duk kawal, dan dia kena haramkan polis pengiring yang duk sekat jalan orang pasal ketua menteri nak lalu, pasal perdana menteri nak lalu, pasal apa? Sebab tutup jalan. Orang nak lalu ni, tak kira lah menteri ke siapa, tak boleh tutup jalan. Nampak tak? Jadi kalau perbuatan rakyat menyebabkan jalan ditutup dikira haram, maka perbuatan menteri yang menyebabkan jalan ditutup patut dikira sebagai haram. Ni janganlah kerana rakyat haram bila menteri tak haram. Hukum ni tuan-tuan, kalau khamar haram bagi semua orang, maka dia juga haram bagi Fatimah. Kalau mencuri haram bagi orang lain, haram juga bagi Fatimah. Kerana itu Nabi kata kalau Fatimah mencuri, dia akan potong tangan Fatimah. Mudah je agama ni tuan-tuan. Apa lagi dalil? Ada dalil lain? Bagi tahu. Tak ada tuan-tuan, mana ada. Dalil yang lain tu, kalau bahasa kasar lah. Bahasa kasar, orang putih kata rubbish. Tak ada dalil. Dia semua benda ni tuan-tuan, dia bermula dengan harus. Kalau nak kata haram, bawa dalil. Lepas tu tuan-tuan sekalian, di kalangan pihak yang menentang,
Dia kata dalil pihak yang bersetuju tentang demonstrasi, yang menggunakan bagaimana demonstrasi yang pertama dalam Islam. Siapa dia buat demonstrasi yang pertama? Umar Al-Khattab, kan? Umar and the gang, kan? Umar dengan para sahabat, bila Umar masuk Islam kan dia keluar, berdemonstrasi, membantah penganiayaan, tekanan yang dibuat oleh kaum kafir Quraisy. Para ulama duk bincang tentang riwayat tu, tapi akhirnya mereka buat kesimpulan riwayat tu adalah riwayat yang lemah. Tuan-tuan sekalian, saya nak jawab dua, tuan-tuan. Yang pertamanya, katalah lemah sekalipun, riwayat itu lemah sekalipun, tak, kita berpegang kepada kaedah yang pertama tadi. Asal benda tu harus. Awak yang kena bagi dalil tentang haram dia, bukan saya yang kena bagi dalil tentang harus demonstrasi. Awak kena bagi dalil tentang haramnya demonstrasi. Itu nombor satu. Nombor duanya, tuan-tuan sekalian, ni siapa yang belajar hadis lah. Siapa yang belajar hadis? Tuan-tuan boleh ikuti perbincangan berkenaan adakah sejarah, riwayat sejarah dia mesti sama dengan riwayat hadis. Kalau hadis dia mesti sahih, adakah riwayat sejarah pun dia mesti tahap sahih? Tuan-tuan boleh ikuti perkembangan isu berkenaan, tuan-tuan akan tengok bagaimana para ulama berbeza pendapat tentang masalah sejarah. Sejarah ni yang tidak ada kaitan dengan Nabi, yang tidak ada kaitan dengan hadis, yang bukan hadis, kan? Yang bukan hadis, tapi perbuatan-perbuatan sahabat, sejarah-sejarah sahabat dan sebagainya. Adakah dia sama? Kita menggunakan manhaj yang sama, mesti menggunakan hanya riwayat yang sahih, sebagaimana hadis juga mesti hadis sahih. Tuan-tuan boleh ikuti perbincangan itu tentang bagaimana para ulama berbeza pendapat. Kalau tuan-tuan kata bahawa sejarah juga mesti sahih, kalau tuan-tuan kata sejarah juga mesti sahih, tuan-tuan hendaklah mengetahui bahawa boleh kata semua sejarah tuan-tuan kena buang. Betul tak? Sebab dalam ilmu Islam ni, yang kita duk jaga sangat ni ialah riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hadis Nabi sahaja yang kita sangat-sangat jaga. Hak lain kita tak jaga. Sejarah-sejarah benda lain kita tak jaga. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bagi saya benda-benda yang berkaitan dengan sejarah tentang perbuatan sahabat dan sebagainya, saya lebih setuju kepada pandangan fuqaha yang memilih untuk melonggarkan sedikit, berbeza dengan manhaj ataupun kaedah yang kita gunakan berkaitan dengan hadis-hadis Nabi, dibezakan. Baik. Muslimin muslimat sekalian, ni baru separuh macam mana? Pukul 9 dah. Tak apalah, saya berhentilah kot. Baik, muslimin muslimat sekalian, cuma saya nak petik satu je tuan-tuan sekalian. Contohnya, saya nak sebut kepada tuan-tuan sekalian, sebenarnya para ulama bila dia bincang tentang masalah menentang pemimpin yang zalim ni, tuan-tuan sekalian, saya tengok dalam sejarah para sahabat Nabi, sebenarnya mereka sendiri berbeza dalam memberikan reaksi kepada pemimpin yang zalim. Sebagaimana yang saya sebut tadi tuan-tuan sekalian, antaranya ialah Abdurrahman bin Muhammad bin Al-Ash'ath. Dia ni tuan-tuan sekalian, ataupun yang lebih dikenali sebagai Ibnu Al-Ash'ath, payah nak sebut Melayu ni, Ibnu Al-Ash'ath ni tuan-tuan sekalian, dia ni tuan-tuan sekalian termasuk di antara orang yang hebat pada zaman Hajjaj. Dia ni antara orang yang dikenali sebagai seorang yang faqih, seorang yang bertakwa. Dan kalau tuan-tuan tengok definisi yang digunakan oleh Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah yang dikatakan wali Allah ni, siapa dia? Kan? Sebab itu para ulama yang bersetuju, yang mengatakan bahawa pihak yang menentang, para pemberontak yang menentang Hajjaj, yang menentang Abu Ja'far Al-Mansur dan sebagainya ini tuan-tuan sekalian, mereka terdiri daripada wali-wali Allah.
mereka terdiri daripada orang yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita nak kata bahawa kefahaman berkenaan dengan hadis-hadis Nabi yang kita duk belajar selama ni tuan-tuan sekalian, yang mengarahkan bahawa wajib kita ini mendiamkan diri di atas kezaliman pemerintah tanpa melakukan tindak balas amar ma'ruf nahi munkar, maka kat mana kita nak letak orang-orang ni yang bangkit menentang kezaliman Hajjaj, yang menentang Al-Mansur, yang menentang Yazid dan sebagainya? Kita nak letak kat mana? Sedangkan mereka ni, pengikut-pengikut di belakang mereka, termasuklah Abdul Rahman ini tuan-tuan sekalian, di belakang dia terdiri daripada golongan qari, para pembaca Quran, orang yang hafal Quran, golongan fuqaha dan sebagainya. Dan tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengok sejarah, tuan-tuan baca tentang Abu Muslim dan sebagainya, yang tak sempat saya nak cerita pada malam ni, tuan-tuan boleh tengok bagaimana mereka ni ditipu oleh Hajjaj. Mereka dilaga-lagakan oleh Hajjaj. Sebab tu kita sentiasa menyebut bahawa orang yang belajar agama, hendaklah dia pastikan bahawa dia bukan setakat faham tentang agama, bukan setakat dia belajar tentang tafsir dan tentang hadis, tapi dia kena jadi seorang yang pintar, seorang yang cerdik. Dia kena tahu bila masa orang duk mempergunakan dia. Dia kena tahu bila masa orang mempermainkan dia, melaga-lagakan. Dia kena tahu. Sebab di lain kali kalau kita ada kesempatan, saya akan cerita kepada tuan-tuan macam mana pada zaman Abu Ja'far Al-Mansur, pada zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dan sebagainya, bagaimana para sahabat Nabi yang baik-baik, yang faqih, yang faham agama ni, golongan pembaca Al-Quran, orang yang hafal Quran, yang begitu ramai, tapi mereka ni diperkotak-katikkan oleh pemimpin yang zalim. Jadi kita tak mahu benda yang pernah berlaku pada zaman sahabat, zaman tabi'in ini, kemudiannya dia berlaku kepada kita. Kita tak mahu. Jadi hendaklah kita bila kita tengok sesuatu kemungkaran, kita juga menangani kemungkaran itu dengan cara profesional, dengan cara yang licik, dengan cara yang penuh strategi, supaya kita tidak mengulangi kesilapan-kesilapan yang pernah dilakukan oleh para sahabat yang terdahulu. Bukanlah maksud saya merendah-rendahkan sahabat, tetapi sahabat Nabi dia tidak maksum. Maka kita mengambil pengajaran daripada peperangan Siffin, perang Jamal dan sebagainya, bagaimana Ali dengan Aisyah, kan, bagaimana pertembungan yang berlaku akibat daripada gerakan-gerakan sulit golongan munafik. Jadi kita hari ni tuan-tuan sekalian, kita kena ambil cara yang sama. Kalau kita nampak berkemungkinan berlaku perbalahan, kita nak kena cek, adakah pertembungan sesama gerakan Islam ini berlaku akibat daripada usaha licik golongan munafik sebagaimana yang mereka lakukan kepada sahabat-sahabat Nabi dahulu, ataupun apa dia sebenarnya yang sedang berlaku. Jadi muslimin muslimat sekalian, saya berhenti setakat itu. Saya minta maaf di atas kekurangan yang ada. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahalanya yang sebaik-baiknya kepada kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.